Bosku Najib, oh bosku, skandal rompakan 1MDB ini terus dibongkarkan oleh Mahkamah Amerika Syarikat. Bosku, ini kali memang kamu tidak selamat. Kes 1MDB ini mengalahkan Perang Dunia Ketiga antara Rusia, Ukraine dan NATO hari ini, bosku Najib. Bukti-bukti baru terus didedahkan oleh penasihat kamu di Amerika Syarikat dalam perbicaraan kes rompakan 1MDB di Mahkamah Amerika Syarikat, bosku Najib. Sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat menjijikkan. Kamu, bosku Najib, terus berjaya memalukan nama negara Malaysia dalam perbicaraan kes 1MDB di Mahkamah New York Amerika Syarikat hari ini. Berdasarkan maklumat sulit, dengar-dengar kamu, bosku Najib, toyol penyamun 1MDB akan diekstradisi ke Amerika Syarikat tidak lama lagi. Dengar-dengar kerajaan Amerika akan menangkap dan mengheret kamu dalam Mahkamah Amerika Syarikat, bosku. Adakah kamu tahu tentang perkara ini, bosku Najib? Oh, tidak tahu. Orang yang bodoh merompak, tongong dan dupang merompak macam kamu, bosku Najib, memang wanted dalam perbicaraan kes 1MDB di Mahkamah Amerika Syarikat. Ngam-ngam musim pilihan raya Johor, kamu, bosku Najib, tersilap langkah lagi. Sememangnya berdasarkan secret information, kamu bersama jentera-jentera politik kamu di seluruh negara risau dan bimbang dengan kedudukan kamu dalam pilihan raya Johor dan PRU 15 nanti, kerana akhirnya kerajaan Amerika Syarikat terus sangat berani membongkarkan bukti-bukti kamu menjadi dalang sebagai toyol penyamun 1MDB. Bosku Najib, saya ingin membongkarkan satu pendedahan baru oleh penasihat kamu di Amerika Syarikat dalam perbicaraan kes 1MDB di Mahkamah Amerika Syarikat hari ini. Benarlah kata-kata saya beberapa hari lalu yang mana kamu menerima sogokan rasuah daripada Jolo, daripada Tim Listener dan Goldman Sachs Bank. Berita-berita tempatan dalam negara memviralkan skandal rasuah 1MDB kamu yang mana nama kamu, bosku Najib, selaku bekas Perdana Menteri Malaysia, antara nama utama pegawai tinggi kerajaan Malaysia yang disahkan oleh Mahkamah Amerika Syarikat menerima sogokan rasuah daripada Jolo. Sogokan rasuah itu sumber keuangannya adalah duit 1MDB. Nilai sogokan rasuah itu yang didedahkan dalam Mahkamah Amerika Syarikat hari ini, kamu, bosku, toyol penyamun 1MDB, menerima wang sogokan rasuah 1 bilion US dollar. Kalau tukar dengan nilai ringgit berapa, Pak Cik Mak Cik Oto Arong?
datuk nenek, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana. Boleh kira sendirilah. Ambil kalkulator, berapa duit 1MDB dirompak oleh Jolo untuk diberikan kepada bosku toyol penyamun 1MDB. Sangat-sangat memalukan nama negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Toyol penyamun 1MDB, bosku terus ditelanjangkan dalam Mahkamah Amerika Syarikat, dibogelkan dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Atas tujuan apa bosku dirasuah guna duit 1MDB? Supaya tim listener, Jolo, Roger Ng, Goldman Sachs Bank boleh merompak semua duit 1MDB bersama bosku toyol penyamun 1MDB. Jadi inilah rompakan yang sangat-sangat kejam, yang sangat-sangat zalim, yang sangat-sangat sadis dalam sejarah dunia. Yang mana yang menjadi mangsa adalah rakyat Malaysia dan negara Malaysia. Ini adalah rompakan yang membunuh rakyat dan negara Malaysia hari ini, Pakcik Makcik Otok Arum. Bosku toyol penyamun 1MDB dengar-dengar akan ditangkap oleh kerajaan Amerika Syarikat. Bosku toyol penyamun 1MDB yang sedang menonton video ini akan dihantar ke Amerika Syarikat. Bosku toyol penyamun 1MDB dengar-dengar akan dipenjarakan di Mahkamah Amerika Syarikat jika UMNO BN hancur pada PRU 15 nanti. Dengar-dengar kerajaan Amerika Syarikat akan buat satu perbicaraan mahkamah kerana bosku toyol penyamun 1MDB itu kantoi menjadi dalang utama merompak 1MDB, membantu Jolo untuk mengurus segala strategi merompak duit rakyat Malaysia dan duit negara Malaysia. Kenapa kes 1MDB ini terus meletup, Pakcik Makcik Otok Arum? Kerana duit 1MDB itu masih dirompak oleh bosku toyol penyamun 1MDB, oleh Jolo dan orang-orang mereka di seluruh dunia hari ini. Kerajaan Amerika Syarikat dan kerajaan Malaysia masih tidak berputus asa untuk menuntut semula hak duit rakyat Malaysia dan duit negara Malaysia dalam 1MDB yang dicuri dan dirompak oleh ketua toyol penyamun 1MDB bernama bosku Najib. Pakcik Makcik Otok Arum, siapapun yang kita akan undi pada pilihan raya Johor dan PRU 15, saya kira jika kita membiarkan negara Malaysia ini dirompak oleh ketua toyol penyamun 1MDB bosku Najib, musim Perang Dunia Ketiga, musim COVID ini, negara Malaysia akan jatuh bankrupt, akan muflis, dan negara ini kedaulatannya akan dilelong. Orang Melayu, orang Bumiputra, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian akan dijual dan dilelong kepada negara lain apabila negara kita sudah tidak ada duit kerana dirompak oleh ketua toyol penyamun 1MDB itu. Siapa di sini suka dirompak dalam Malaysia? Siapa di sini suka tengok negara ini hancur kedaulatannya? Siapa sini suka tengok orang Melayu, orang Malaysia merempat di negara sendiri kerana dijual dan dilelong oleh kuasa-kuasa besar di seluruh dunia kerana negara kita sudah tidak mampu bayar hutang 1MDB, hutang negara trilion-trilion ringgit yang ditinggalkan oleh ketua toyol penyamun 1MDB bosku Najib? Maka teruskan kita menyokong dan mengundi ketua toyol penyamun 1MDB itu. Teruskan bosku Najib merompak. Kau suka negara Malaysia ini bankrupt, kau suka nama negara Malaysia ini buruk di seluruh dunia, kau suka nama Malaysia ni busuk dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Memang sangat-sangat busuk nama negara Malaysia kerana ini sumbangan terbesar ketua toyol penyamun 1MDB bernama bosku Najib yang tidak tahu malu menghancurkan nama negara Malaysia di peringkat antarabangsa.
Skandal rompakan 1MDB ini akan memakan diri kamu, bosku Najib. Aku rasa bukan sahaja kamu akan dipenjarakan dalam penjara Sungai Buloh, Ketua Toyol Penyamun 1MDB, tapi kamu akan dipenjarakan dalam penjara Amerika Syarikat. Skandal rompakan 1MDB ini adalah sama seperti modus operandi teroris, pengganas, mafia yang mengancam keselamatan, keamanan dan kedaulatan sesebuah negara. Duit yang kamu rompak bukan 10 sen, bukan 20 sen, bukan $1. Kamu rompak lebih 50 bilion ringgit. Wahai bosku Toyol Penyamun 1MDB, wahai Jolo. Sehingga negara Malaysia tidak mampu bayar hutang 1MDB lebih 50 bilion ringgit hari ini. Maka Pak Cik Makcik Oto Arum, bosku Najib cuba untuk menipu, mengencing kepala rakyat. Bosku Najib dan bosku Rosmah cuba untuk sihir rakyat dengan gaya mereka yang bangga merompak dan mencuri. Di mana-mana negara merompak, mencuri, buat jenayah pengubahan wang haram adalah satu jenayah besar. Ia bukan perkara kecil. Ia bukan hal politik. Ia tentang rule of law. Maka inilah balasan yang perlu diterima oleh bosku Najib. Yang mana dia ingat dia tidak akan dibicarakan dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Dia ingat dia tidak akan ditangkap oleh kerajaan Amerika Syarikat dalam keadaan 1001 bukti baru telah didedahkan. Bosku Najib menerima rasuah 1MDB daripada Jolo $1 bilion dibongkarkan dalam Mahkamah Amerika Syarikat hari ini. Duit rasuah 1MDB itu masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Jolo adalah orang bosku Najib, ejen bosku Najib. Jolo adalah orang tengah bosku Najib untuk melobi duit rompakan 1MDB di hadapan tim listener dan Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat. Maka tidak hairanlah bosku Toyol Penyamun 1MDB yang merasakan kabelnya sangat besar di seluruh dunia. Kabelnya sangat besar dalam negara Malaysia. Bosku tersilap langkah, overconfident, merompak duit 1MDB $1 bilion atas bantuan Jolo di Amerika Syarikat. Maka duit rompakan itu bukanlah derma daripada Raja Arab Saudi. Rupa-rupanya itu adalah duit derma rompakan daripada Goldman Sachs Bank yang diserahkan kepada kamu, bosku Toyol Penyamun 1MDB. Maka pendedahan ini sangat-sangat menakutkan bosku Najib bersama konco-konconya di musim pilihan raya Johor. Memang bosku Najib tertekan, sangat marah, sakit hati bersama bosku Rosmah. Mahkamah Amerika Syarikat terus mendedahkan bukti-bukti jenayah baru bosku Najib dan konco-konconya merompak duit 1MDB. Pak Cik Makcik Oto Arum, ini adalah masalah sangat besar untuk UMNO BN. Masalah sangat besar untuk bosku Najib. Kerana akhirnya bosku Najib tidak ada pilihan lain. Kes-kes jenayah rompakan 1MDB ini terus panas di Mahkamah Amerika Syarikat. Dalam Malaysia, perbicaraan kes 1MDB terus ditangguhkan dan rakyat Malaysia masih menanti bila bosku Najib akan dihantar dalam penjara Sungai Buloh. Kita akan menanti kuasa budi bicara hakim-hakim yang arif lagi bijaksana yang telah menjatuhkan hukuman kepada bosku Najib yang mana sememangnya disahkan oleh mahkamah dalam utama merompak duit 1MDB. Seorang penjenayah tidak boleh dikatakan bersalah merompak jika mahkamah belum jatuhkan hukuman. Dan kini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya telah mendapati kamu, Datuk Seri Najib Razak, bersalah
dalam 7 kes jenayah, rompakan, rasuah, pecah amanah, pengubahan wang haram, salah guna kuasa dalam skandal SRC1MDB. Benang yang basah tidak boleh ditegakkan. Bosku Najib, wahai penyokong-penyokong Bosku Najib dalam UMNO yang amat saya hormati. Akhirnya Cyber Troopers Bosku Najib mati kutu hari ini kerana tim listener, penasihat utama kepada Bosku Najib merompak 1MDB dalam Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat, tidak takut untuk mendedahkan bukti bahawa Bosku Najib menerima wang rasuah daripada 1MDB. Inilah kebenaran yang tidak boleh disembunyikan. Sehebat mana kabel politik Bosku, semua rahsia Bosku Najib merompak terus membangkitkan kemarahan dan kebencian rakyat. Dan akhirnya rakyat sudah nampak. Bosku menggulingkan kerajaan Tun M, menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, menggulingkan kerajaan rakyat di Putrajaya daripada pintu belakang supaya kes 1MDB dia boleh diselamatkan dalam Malaysia dan di Amerika Syarikat. Bosku menggulingkan semua Perdana Menteri di Putrajaya selepas dia kalah PRU 14. Bosku tak boleh terima keputusan rakyat dalam PRU 14 menumbangkan UMNO BN. Bosku tidak boleh menerima hakikat dia sudah hilang jawatan Perdana Menteri, hilang jawatan Menteri Keuangan. Maka Bosku membalas dendam, mengkucar-kacirkan politik Malaysia, menghuru-harakan politik negara dan menggulingkan kerajaan Tun M dan kerajaan Muhyiddin daripada pintu belakang. Tun M dan Tan Sri Muhyiddin Yassin menang pada PRU 14 lalu, Pakcik Makcik Oto Arum. Mereka layak menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Tetapi UMNO BN yang kalah pada PRU 14 tidak layak untuk berkuasa semula di Putrajaya. Semua ini adalah konspirasi politik besar yang disusun oleh Bosku Toyol Penyamun 1MDB yang terdesak mahu menyelamatkan dirinya supaya dia tidak ditangkap oleh kerajaan Amerika, tidak dibicarakan dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Sebab itu, angan-angan dan cita-cita Bosku hari ini adalah mahu menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada PRU 15. Jika UMNO BN menang pilihan raya Johor. So, pilihan di tangan rakyat Malaysia. Adakah Pakcik Makcik Oto Arum mahu melihat Toyol Penyamun 1MDB paling wanted di dunia yang akan ditangkap oleh kerajaan Amerika untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia bernama Bosku Najis? Checkmate and game over. Bapa Toyol Penyamun 1MDB yang semakin takut terkencing-kencing, risau ditangkap oleh kerajaan Amerika dan dipenjarakan dalam negara Amerika Syarikat. Bosku Najib, sudah pecah lubang bosku. Hancur sudah. Kau punya legasi politik ni. Namamu buruk dan busuk. Sehingga nama Malaysia ni pun makin busuk dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Bertaubatlah dan kembalilah ke pangkal jalan. Bosku, nama kamu ini hanya akan bersih dalam skandal 1MDB apabila kamu check in penjara dalam Malaysia dan Amerika Syarikat. Saya tidak ada kes jenayah rompakan dalam dunia ini, bosku. Bukan saya yang dibicarakan di Mahkamah Amerika Syarikat, tetapi nama kamu terus dipanggil-panggil dan disebut-sebut sebagai penjenayah dalang utama. Membantu Jolo dan Goldman Sachs Bank merompak lebih 27 bilion ringgit duit 1MDB rakyat Malaysia, yang mana rupa-rupanya kamu menerima rasuah $1 bilion Bosku Toyol Penyamun 1MDB. Selamat maju jaya Bosku Najib dalam penjara Amerika Syarikat dan penjara Sungai Buloh Malaysia. Game is over, bosku.